Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ibu-ibu, bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita bertemu kembali pada pagi ini dalam rancangan Motivasi Pagi. Alhamdulillah ya. Dan insyaAllah kita pada pagi ini bersama-sama dengan keluarga kita yang tersayang, dengan ahli-ahli keluarga kita ya, dan mungkin segala-galanya kita hendak menjadi bahagia pada pagi ini ya. Kita nak bahagia segala-galanya lah. Dari segi misalnya kehidupan, dari segi kerjaya, dari segi misalnya kehidupan kata orang tu berkeluarga dan sebagainya, kita nak menuju kepada kebahagiaan. Alhamdulillah ya. Dan insyaAllah pada pagi ini saya nak bercakap tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita ada kecerdasan dari segi IQ ya. Kita kecerdasan dari segi sosial, kecerdasan dari segi kata orang kerohanian, roh ya, rohani. Tapi hari ini saya nak bercakap dari segi kecerdasan emosi. Sebab kita tengok pada hari ini kecerdasan emosi memainkan peranan yang penting dalam apa saja dunia, sama ada dari segi dunia kerjaya, dunia perniagaan, dunia pelajaran dan sebagainya. Tak cukup dengan hanya IQ. IQ, kita kata IQ kan. Seseorang tu bagus dari segi IQ. Kita tengok ramai orang dapat IQ memang bagus tetapi bila EQ mana kecerdasan emosinya tak bagus, maka seseorang tu tidak boleh menjadi seorang yang bestari, kita kata bestari. Kita hari ini kita kata nak jadi rakyat Malaysia yang cemerlang terbilang dan gemilang lah ya. Ini jadi ini semua tuan-tuan kita lihat bagaimana kita nak supaya menjadi seorang insan yang betul-betul stabil dari segi emosi. Baik, sebelum tu saya nak definisikan dulu apa itu sebenarnya kecerdasan emosi ni. Kecerdasan emosi ialah bagaimana ialah emosi kita ni iaitu teguh dari segi maknanya dari segi kestabilan kita. Bagaimana kita melihat diri kita dan kita melihat bagaimana diri kita menjadi seorang yang keupayaan memantau dan mengawal perasaan seseorang dan perasaan orang lain. Bagaimana kita nak mengawal perasaan kita dan juga perasaan orang lain. Ini maknanya kecerdasan emosi. Dan kita hendaklah sentiasa melihat bahawa emosi kita ialah emosi yang positif dan kita hendaklah ada rasa baik sangka kepada orang lain. Nampak tu Jadi dari segi kecerdasan emosi di sini, kita lihat pada hari ini mengapa ramai orang misalnya cepat marah. Ramai orang misalnya susah hendak bertolak ansur. Ramai orang misalnya susah misalnya untuk bekerjasama. Ramai orang misalnya suka misalnya ada perasaan hasad dengki dan sebagainya. Ini semua ialah dari segi kecerdasan emosi, sakit emosi, emosi tak sihat dan sebagainya. Tapi emosi yang sihat, ini seorang yang sentiasa ada baik sangka, sentiasa melihat orang lain tu semuanya okey, melihat diri sendiri okey dan suka menolong orang, suka membantu orang. Ini semua ialah dari segi kecerdasan emosi, sihat dari segi emosi. Sebab apa? Kalau kita tengok definisi dari segi WHO tentang kesihatan mental, kita dapati bahawa sihat dari segi fizikal, sihat dari segi IQ, sihat dari segi emosi. Okey? Dan kita tambah satu lagi lah, mesti sihat juga iaitu dari segi rohani, roh, jiwa, mesti sihat. Jadi ramai hari ini orang tak sihat dari segi jiwa, dari segi rohani. Jadi emosi ini biasanya seseorang yang sihat, kita dapati bahawa dia akan menyumbang kepada produktiviti dalam sesuatu kerjaya misalnya. Kita ambil contoh lah, kalau kat pejabat kat pejabat kita, kalau misalnya seseorang itu dia ada IQ yang bagus, pekerja ni IQ dia bagus, tetapi emosinya tak sihat. Emosi tak sihat ni misalnya kalau tempat kerja misalnya, dia suka misalnya menyalahkan orang, dia suka misalnya ambil kesempatan apa yang berlaku kat pejabat, misalnya tidak ada kerjasama dengan kaki tangan yang lain, misalnya sentiasa misalnya tidak ada misalnya kata kerjasama dalam perpasokan, tidak ada semangat kekitaan, ada hasad dengki dan sebagainya. Ini makna tak sihat lah tu. Tak sihat. Tapi bagi pekerja yang sihat, kita nak pekerja kita sihat sihat bukan saja dari segi fizikal. Ada orang dia sihat fizikal, sihat dari segi IQ, tapi dia tak sihat pula iaitu dari segi emosi dia.
Misalnya dia selalu murung, sedih, selalu misalnya tidak ada semangat untuk bekerja, tidak ada misalnya keyakinan diri, dan selalu negatif pada orang lain dan sebagainya. Ini semua menyebabkan seseorang itu dia tidak sihat dari segi emosi dia. Ini dia. Jadi kalau kita lihat dari segi emosi ini, mana seseorang itu hendaklah sentiasa menjadikan dirinya sentiasa sihat, sentiasa melihat diri dia berada dalam keadaan keyakinan diri. Dan kita lihat bahawa dari segi misalnya kesihatan emosi ni, kita tengok naluri yang teguh. Apakah naluri-naluri yang teguh? Iaitu dari segi apa? Iaitu rasa kecintaan, cinta pada diri sendiri. Rasa misalnya dari segi harapan, dari segi misalnya kesediaan untuk menerima apa saja misalnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita. Ini pentinglah dalam kita menjadikan emosi kita sihat. Bagaimana kita emosi kita sihat? Jadi kalau kita kata nak jadikan emosi kita sihat, kecerdasan emosi kita, biasanya kita naklah sentiasa melihat diri kita positif dan juga sentiasa menjadikan diri kita dalam suasana yang sangat-sangat positif. Jadi emosi yang positif biasanya kita akan menjadikan diri kita ini sentiasa positif, sentiasa misalnya melihat ke depan, dan emosi kita biasanya akan menjadi emosi yang cukup stabil. Saya ambil contohlah apa peristiwa yang berlaku yang pernah saya kendalikan kes kaunseling, iaitu bagaimana seorang ni dia mempunyai emosi yang cukup positif. Walaupun dia dari segi belajar dan sebagainya tidak begitu cemerlang, tetapi dia emosi dia bagus. Bila emosi bagus ni, emosi dia cerdas dan sebagainya, dia sentiasa pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dia pandai ambil hati orang, dia pandai misalnya melayan orang dan sebagainya, dan menyebabkan bisnes dia ni makin hari makin maju. Orang suka datang ke kedai dia kerana dia sentiasa memberi senyuman kepada orang. Ini emosi yang stabil lah, emosi yang bagus lah tu. Orang yang suka senyum, orang yang suka misalnya memberi perkataan terima kasih kepada orang, sentiasa misalnya kita memberi penghormatan kepada orang, Jadi ini sebenarnya ialah dari segi emosi yang bagus, emosi yang bagus. Jadi ini semua akan menjadikan seseorang itu menjadi stabil dari segi emosi dia dan sentiasa melihat dirinya positif. InsyaAllah tuan-tuan selepas ni kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu bagaimana kita nak menjadikan tempat kerja kita menjadi satu tempat yang seronok dan juga satu tempat yang stabil, dan meningkatkan produktiviti, dan bagaimana kecerdasan emosi boleh meningkatkan produktiviti kerja. Kita bertemu kembali selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita lihat dari segi kecerdasan emosi ni, kita lihat bahawa kita sentiasa sihat, kita sentiasa ceria. Kita kadang-kadang kita tengok seorang tu dia sihat dari segi fizikal, sihat fizikal, tetapi dia tak sihat dari segi emosi. Orang tu kadang dia sihat dari segi fizikal, tapi tak sihat dari segi emosi. Jadi ini pun kadang-kadang kita lihat seorang tu dia misalnya mungkin apa yang dia alami itu maknanya tidak begitu diambil berat sangat dari segi emosi. Dalam masyarakat kita mungkin kurang ambil berat sangat dari segi emosi. Kita nak supaya seorang tu sihat dari segi fizikal, sihat dari segi IQ. Kita bangga kalau misalnya anak kita cemerlang dari segi IQ, dari segi pencapaian akademik. Tetapi kita mungkin tidak sedar bahawa kecerdasan emosi itu penting. Sebab kecerdasan emosi ini dia akan membentuk, iaitu dari segi kemahiran bersosial. Macam mana orang tu bersosial yang sihat. Sebab sosial yang sihat datang daripada emosi yang sihat. Contoh kemahiran sosial yang sihat macam mana tuan-tuan? Seorang tu yang pandai berkomunikasi, pandai ambil hati orang, pandai misalnya melayan orang, dari segi misalnya dari segi perhubungan sesama manusia dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan kemahiran, iaitu kemahiran sosial. Jadi biasanya kalau emosi sihat,
dia akan mempengaruhi dari segi sosialnya. Seseorang yang sihat dari sosial. Kita lihat ada setengah orang IQ bagus, tetapi dia tidak pandai bergaul, tak pandai misalnya berhubung dengan manusia yang lain dan sebagainya. Dan ini akan membantut sekiranya dia bekerja. Mungkin kalau dalam dunia persekolahan, seseorang pelajar macam ini, dia boleh hidup. Mana dia hanya tumpu pada pelajaran, boleh misalnya mengulang kaji pelajaran, maknanya semua lebih kepada bersendirian. Tetapi apabila masuk dalam dunia pekerjaan, seseorang itu tidak boleh lagi bekerja secara sendirian. Kita kena kerja dalam satu pasukan. Nampak? Dan bila dalam satu pasukan ni, kita perlu ada kecerdasan emosi. Sebab itu, kita lihat ada seorang tu dia cepat naik pangkat dalam kerjaya dia. Walaupun dia punya kelulusan akademik tidak begitu cemerlang. Kalau dibandingkan dengan seorang yang lain, kelulusan akademik cukup cemerlang. Tetapi kenapa si dia ni tak naik pangkat dalam kerja? Dan bila kita kaji-kaji, rupanya kita lihat iaitu kecerdasan emosi boleh mempengaruhi seseorang itu untuk naik pangkat lebih cepat. Ini banyak lah. Saya bagi motivasi pada pekerja-pekerja. Saya membuat kaunseling pada pekerja-pekerja. Saya dapati bahawa kecerdasan emosi mengatasi dari segi kecerdasan IQ. Kalau seorang tu nak naik pangkat cepat, dia mesti bagus dari segi kecerdasan emosi dia. Kita ambil contoh. Seseorang yang misalnya ada kecerdasan emosi di pejabat, mereka biasanya mudah diterima oleh kaki tangan yang lain. Dia biasanya diterima oleh kaki tangan yang lain. Biasanya dia mudah misalnya berkomunikasi dengan kaki tangan bawahan dia. Dia biasanya senang untuk misalnya bekerjasama dengan kaki tangan yang lain. Jadi ini semua sebenarnya adalah disebabkan oleh kemahiran dari segi kemahiran bersosial yang lahir dari segi kecerdasan emosi yang sihat. Jadi kalau misalnya kita lihat seorang tu cepat naik pangkat dalam kerjaya dan sebagainya, ialah disebabkan oleh kecerdasan emosi ini. Jadi ini sebenarnya sangat pentinglah kepada seseorang yang ada kecerdasan emosi, terutama dalam dunia kerjaya. Nak naik pangkat cepat, mesti sehat dari segi emosi. Orang yang lambat naik pangkat dan sebagainya, kemungkinan dia ada kelemahan-kelemahan dari segi kecerdasan emosi. Mungkin dia susah misalnya nak terima pendapat orang. Ini kita mungkin kita lihat ada di kalangan rakan-rakan kita di pejabat, dia nak dengar cakap dia je. Betul tak? Dia tak mau dengar cakap orang. Orang beri pendapat dan sebagainya tak mau dengar. Orang bawah beri pendapat lagi tak mau dengar. Sebab dia rasa dia ketua. Dia segala-galanya tahu. Ini sebenarnya tak apa sihat lah dari segi emosi. Sebenarnya kita bila buat kerja, kita mesti ada satu tim. Mesti ada satu pasukan. Sama ada orang bawah kita ke dan sebagainya. Sebab idea kita biasanya tidak begitu lengkap. Tapi kita boleh mengambil pandangan-pandangan daripada orang bawah kita. Dan kalau kita sihat dari segi emosi, cerdas dari segi emosi, kita akan mendengar pandangan-pandangan daripada rakan-rakan sekerja kita. Dan ini menyebabkan rakan-rakan sekerja merasai mereka dihargai, pandangan mereka dihormati, dan menyebabkan mereka sayang pada organisasi. Rasa sayang pada organisasi timbul apabila kecerdasan emosi pekerja-pekerja dijaga. Emosi pekerja dijaga, emosi pekerja misalnya diambil kira dan sebagainya. Dan seterusnya ialah dari segi kita panggil keterampilan emosi. Keterampilan emosi. Orang yang sihat dari segi emosi biasanya dia ada keterampilan emosi dia. Bagaimana cara dia misalnya berkomunikasi dengan orang bawah dia. Bagaimana orang bawah berkomunikasi dengan bos. Rasa ada hormat dan sebagainya. Memberi pandangan, memberi pendapat. Satu lagi ialah keterampilan emosi juga ialah dari segi keyakinan diri. Orang yang cerdas emosi, tuan-tuan, dia ada yakin diri. Dia sentiasa melihat diri dia positif. Dia melihat misalnya apa yang dia buat itu ialah untuk kepentingan organisasi. Dan dia nak naikkan organisasi. Jadi ini semua, tuan-tuan, ada satu bentuk kita panggil iaitu aura emosi. Makna aura emosi ni macam mana tu, tuan-tuan? Iaitu seseorang itu dia sentiasa melihat bahawa kalau dia misalnya bercakap dan berkomunikasi dengan cara yang baik sesama pekerja, dia akan memberi sumbangan kepada organisasi dia, meningkatkan produktiviti dia.
Dan biasanya orang yang ada keyakinan diri, biasanya dia akan meningkatkan kecerdasan emosi dia. Dan yang seterusnya ialah motivasi kendiri, kita panggil. Orang yang cerdas emosi ni, dia ada motivasi kendiri dia. Motivasi kendiri maksudnya ialah bagaimana seseorang itu sentiasa memotivasikan diri dia. Dalam mana dia menjalankan tugas dia di pejabat dan sebagainya, dia sentiasa ada motivasi diri dia. InsyaAllah tuan-tuan selepas ni kita akan sambung balik, ya. Dan kita bertemu semula dan kita akan bincangkan lagi bagaimana kita nak meningkatkan kecerdasan emosi. InsyaAllah kita akan bertemu kembali selepas ini. Bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pagi ini kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Dan insyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi tentang topik kita pada pagi ini, iaitu kecerdasan emosi. Kita hendaklah tuan-puan ceria-ceria pada pagi ini, ya. Dan kalau kita ceria pagi, kita senyum selalu pada pagi ni, ya, InsyaAllah sepanjang hari kita akan senyum lah. Tapi kalau mood tak bagus pada pagi ni, mungkin sepanjang hari, ya, kita berdepan dengan situasi yang tidak begitu ceria dan membosankan. Tuan-tuan dan puan, kehidupan adalah dipenuhi dan diwarnai, ya, dengan keceriaan. Keceriaan hidup ni penting, tuan-tuan. Sebab keceriaan akan membentuk tingkah laku kita. Jadi hari ini kita bercerita tentang kecerdasan emosi. Sebab kecerdasan emosi melibatkan soal iaitu keceriaan, soal kebahagiaan. Kata orang tu, tuan-puan, tak ada duit pun tak apa, tak ada duit tak apa, kurang duit tak apa, tapi yang penting kita ceria, hati bahagia, hati rasa seronok. Dan anak-anak kita bila tengok muka kita dia rasa seronok, Jangan tengok muka kita rasa tak ceria, rasa tak seronok. Sebab apa? Kita membawa imej kita, wajah kita, tetapi orang tak tahu sebenarnya wajah ataupun lahir semua daripada emosi. Emosi dia akan bawa ke muka kita dan menyebabkan muka kita akan menjadi sama ada muka kita ceria, muka kita misalnya masam ke, murum ke, ataupun misalnya muram dan sebagainya, semua berdasarkan kepada kecerdasan emosi. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak-banyak trik tingkah laku manusia, yang paling penting ialah dari segi emosi. Sebab tu pagi ni saya nak bawa satu khusus tajuk ini untuk kita renung bersama, dan supaya kita misalnya dapat jadikan sebagai satu panduan, supaya kita dapat, kata orang tu, menceriakan diri kita sendiri, menceriakan ahli keluarga kita, dan juga kalau kita di pejabat, kita dapat ceriakan kawan-kawan kita, dan kita bekerja dalam suasana yang ceria, ya. Jadi kalau tadi saya dah membincangkan tentang keterampilan emosi tadi. Sekarang kita nak pergi kepada yang ketiga, iaitu dari segi bagaimana kita nak supaya kita boleh menjadi emosi itu lebih kata orang tu ceria dan sebagainya, ialah kita hendaklah ada perasaan empati. Ini bahasa empati. Apa dimaksudkan dengan empati? Iaitu kita hendaklah sentiasa melihat orang lain itu semuanya ialah okey. Mana kita melihat orang dan kita faham orang lain tu dalam dunia kita. Kalau dekat pejabat misalnya, kita tengok kawan kita tu, kita rasa kita faham apa sebenarnya ada dalam ruang rujuk kawan kita tu. Maka tidak adalah rasa syak wasangka, buruk sangka kepada kawan kita dan sebagainya. Sebab ini semua akan menjadikan diri kita mempunyai persepsi yang salah. Empati, empati beza dengan simpati. Simpati ni kita biasanya kita melihat seseorang itu lebih dalam lagi lah. Contoh misalnya kita lihat isteri kita, lihat anak kita. Tapi empati ni untuk kawan-kawan, untuk rakan sekerja, mana kita, kata orang tu, kita melihat kawan kita dengan penuh rasa kasih sayang, rasa hormat, sesama rakan sekerja. Itu penting. Dan seterusnya tuan-tuan, dalam kecerdasan emosi juga, kita naklah sentiasa ada inisiatif untuk kita nak menaikkan emosi kita menjadi lebih positif, Dan biasanya kita dapati bahawa bagaimana kita melihat dalam diri kita yang positif, dia akan melahirkan emosi kita yang positif. Baik, petua-petua meningkatkan kesedaran diri ni, iaitu bagaimana nak menjadikan diri kita, emosi kita ni jadi kecerdasan emosi kita yang stabil. Yang pertama, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap emosi dan tingkah laku kita. Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap emosi dan juga tingkah laku kita.
Jadi hendaklah kita rasa bertanggungjawablah kepada emosi kita, supaya kita boleh membentuk emosi kita dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang stabil. Kita yang boleh menentukan, tuan-tuan dan puan, bukan orang lain. Kadang-kadang ada jugalah pengaruh-pengaruh luar yang membentuk emosi seseorang tu. Tetapi yang penting ialah daripada dalam diri seseorang tu sendiri. Itu nombor satu. Yang kedua, kita hendaklah kenal pasti perasaan sebenar kita. Perasaan sebenar kita Dan biasanya perasaan sebenar ini akan terbentuk melalui interaksi kita dengan ahli-ahli keluarga kita dan juga rakan-rakan sekerja kita. Jadi hendaklah kita kenal pasti perasaan kita. Perasaan kita, emosi kita, supaya lebih halus, lebih rasa hormat menghormati, lebih sayang pada orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, kita hendaklah mengetahui iaitu dari segi kekuatan dan juga kelemahan yang ada pada diri kita. Apa kekuatan kita? Selalu kita akan menyatakan bahawa kekuatan kita, kadang-kadang kita banyak tak kenal kekuatan kita. Kelemahan, ramai orang tahu. Oh, saya lemah ini, saya lemah ini. Tetapi sepatutnya kita naklah tahu tentang kekuatan diri kita. Contohlah, saya beri contoh. Saya selalu buat sesi kaunseling. Bila klien saya datang, saya tanya, apa kekuatan awak? Apa kekuatan awak? Dia kata apa? Kekuatan saya ialah saya seorang yang sabar. Itu kekuatan itu. Sabar. Contoh kekuatan apa? Oh, kekuatan saya suka menolong orang. Contoh itu kekuatan itu. Kalau tuan-tuan kata jadi mungkin tuan-tuan yang mendengar dekat TV pada pagi ini, banyak kekuatan yang tuan-tuan ada dan puan-puan ada. Tetapi mungkin tuan-puan tak tahu bahawa itu ialah kekuatan yang boleh membantu dari segi kecerdasan emosi. Okey, yang keempat, kita mengenal pasti peristiwa-peristiwa dan tingkah laku yang biasa mencetuskan emosi-emosi yang positif dalam diri kita ataupun negatif. Dia sebenarnya sebelum emosi tercetus, dia mesti ada peristiwa-peristiwa. Saya beri contohlah. Katakanlah kita bangun pagi-pagi macam ini, kita pagi-pagi macam ini biasanya hari ni hari jadi kita, dan kita tengok anak-anak kita semua mengucapkan hari jadi pada kita. Dan dari segi pencetusan peristiwa pagi ini, kita rasa dihargai sebagai seorang ayah, betul tak? Sebagai seorang ibu, kita rasa dihargai. Atau pagi ini misalnya seorang isteri bangun-bangun misalnya, suami dia misalnya ucapkan selamat hari jadi pada dia, cium pipi dia, betul tak? Jadi apa rasa isteri itu? Tentulah emosi pada hari itu memang emosi yang sihat, betul tak? Saya panjang hari kita tengok kadang dia senyum je kat pejabat, betul tak? Tetapi malang sekali lah kalau hari jadi dia pagi itu tak ada siapa mengucapkan hari jadi. Jadi emosinya emosi yang tak sihat. Jadi itu dia. Yang kelima, gunakan pertimbangan untuk mengiktiraf diri sendiri. Kita naklah mengiktiraf diri kita. Seorang ibu misalnya kat rumah masak ke, jaga anak dan sebagainya, tidak ada orang bagi sijil, tidak ada bagi khidmat cemerlang, tu tak? Tetapi kita naklah mengiktiraf diri kita sendiri. Penat pun hilang. Kita mengiktiraf diri kita sendiri. Inilah tugas yang paling suci, yang paling murni sebagai seorang ibu. Jadi kita mengiktiraf diri kita lah. Jadi emosi kita stabil. Itu dia. Dan yang akhir sekali, yang keenam, iaitu pantau tingkah laku kita. Jangan kita melihat kepada tingkah laku yang negatif. Kita naklah melihat tingkah laku kita ialah tingkah laku yang positif. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau misalnya kita ada semua apa yang saya telah bincangkan tadi, semoga tuan-tuan dan puan dapat menceria-ceriakan hidup sehari-hari. Kita nak hidup ni lama tuan-tuan dan puan, kalau boleh, dan kita nak hidup supaya kita hidup dalam keadaan suasana yang ceria, yang kata orang bahagia. Dan kita bukan saja untuk bahagia diri kita, ceria diri kita, tapi kita nak juga ceria keluarga kita dan juga rakan-rakan sekerja kita. Saya rasa sampai di sini saja untuk pagi ini. Kita bertemu kembali di lain waktu. Saya